وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقهوا قولنا. رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم، رب يسر ولا تعسر يا كريم. قال الله تعالى في القرآن العظيم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقال الله تعالى في القرآن العظيم: أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya kita merafakkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinan limpah dan kurnia-Nya dapat kita bertemu pada petang atau malam yang penuh barakah ini, dan seterusnya kita dapat bersama-sama membaca ayat Quran surah Yasin, dan diikuti dalam keadaan yang demikian kita sama-sama mendoakan kepada arwah yang pergi dahulu daripada kita, dan kemungkinan ada niat-niat yang lain di kalangan kita tuan-tuan untuk menambah baikkan amal ibadat ataupun segalanya tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala terima sebagai usaha kita dalam kita menjadi hamba Allah dan juga menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan seterusnya hadirin yang dirahmati, untuk perkongsian tazkirah berkaitan dengan merdeka. Sebelum itu, apa khabar semua? Sihat? Alhamdulillah. Lain tak suasananya? Ya, sebelum macam ni perempuan ni tuan-tuan. Kakak kat belakang tu selesa tak tu? Kat belakang. Tak selesa. La ilaha illallah. Fikir-fikirkanlah, ya, dalam keselesaan orang nak beribadat ni, fikirkanlah yang terbaik. Mudah-mudahan insya-Allah. Okey. Dan keadaan ini juga tuan-tuan yang dirahmati, dalam perkara ini yang kita kena ambil maklum dan kena faham. Kita datang ke rumah Allah ini perlukan kepada keselesaan. Apabila semuanya selesa, hati kita tenang. Bila hati kita tenang, ibadat kita diterima. Bila ibadat kita diterima, tak adalah masalah. Bila tak ada masalah, kita bahagia. Bila kita bahagia, kita seronok. Bila kita seronok tuan-tuan, insya-Allah berlipat kali ganda pahala kita tuan-tuan. Dia yang paling penting, saya pandang tuan-tuan senyum, tuan-tuan pandang saya senyum, saya pandang hadirin senyum, kanan senyum, kiri senyum, depan senyum, belakang senyum. Bila semua senyum, bahagialah kita tuan-tuan. Kenapa saya katakan perkara yang sebut dengan senyum? Tuan-tuan yang dirahmati, kita sambut merdeka ni dah 66 tahun tuan-tuan. Lama dah. Kan, sambut merdeka 66 tahun. Jadi kita nak senyum, kita nak bahagia tuan-tuan. Sebab itulah tuan-tuan, kita pun kena ambil maklum bahawa jadikan rumah Allah sebagai baiti jannati, tempat kita yang kedua, supaya ada masa ruang kita ni bersama di rumah Allah Ta'ala ini dengan masa-masa yang tertentu. Jangan jadi macam kawan saya, dia kata dia kerja kat Shah Alam, kerja kat KL. Saya kata, kenapa bro beli rumah dekat Semban? Belilah rumah dekat Shah Alam, KL. Oi, tak larat bro. Dia kata, apa, kenapa tak larat? Al-maklumlah, jalan jam tuan-tuan. Masya Allah. Betul lah kan? Orang dua KL jalan jam. Saya kata, takkan jalan jam, jalan besar, Federal Highway. Dia kata, itu bukan Federal Highway, itu Home Highway. Itu tak tahan tuan-tuan. Home Highway maknanya jalan rumah tuan-tuan. Kerana apa? Sebab masa banyak kat situ tuan-tuan. Tapi kita kat sini insya-Allah tuan-tuan. Kenapa saya katakan demikian tuan-tuan? Kita boleh renung daripada surah Ar-Rum ayat 54. Ya, saya punya intonasi macam ni sikit tuan-tuan, sebab tazkirah ni 15 minit. Kalau ceramah sejam setengah, lain intonasi dia tuan-tuan. Yang ni nak kena copek, nak kena pantas tuan-tuan. Masya-Allah. Ya, masa sekarang ni copek ya tuan-tuan. Ya, sekarang ni dah bulan Ogos, lepas itu kan Disember, lepas itu tahun depan, lepas itu meninggal. Itu tak tahan itu. Nauzubillah, kalau boleh jangan tahun depan tuan-tuan. Ya, biarlah panjang umur sikit kan. Dapat duit pencen, dapat rasa pencen, alhamdulillah lah tuan-tuan. Okey. Tapi daripada surah Ar-Rum ayat 54. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin summa ja'ala min ba'din dha'fin qawlan summa ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah yahluqu may yasha' wa huwal alimul qadir. Kalau tuan-tuan boleh tengok daripada ayat Quran surah Ar-Rum ayat 54 dekat online ko, ke mana yang sama dengan tuan-tuan hari ini tuan-tuan boleh tengok. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'din dha'fin.
Allah Ta'ala sebut, Allah yang menciptakan kamu bermula dengan keadaan lemah. Selepas keadaan lemah itu, dia menjadikan kamu kuat. Masya Allah. Allah jadi kita daripada lemah, lepas tu kita kuat. Lemah kita itu adalah waktu kita bayi, tuan-tuan. Lemah, tak boleh nak gerak. Semua orang dukung, tuan-tuan. Ya, orang pun nak senyumkan kita. Kita tengok orang senyumkan kita, baru kita senyum, tuan-tuan. Ya, kita tengok pula keadaan masa tu kita lemah, tuan-tuan, nak berjalan ke sana tak sampai. Sampai kita jerit nak pergi sana masa kita kecil, tuan-tuan. Daripada 1 hingga 7 tahun kita kecil, Allah Taala beri dalam keadaan lemah, kemudian Allah Taala bagi kita kuat. Kuat itu waktu bila? Waktu remaja kita, tuan-tuan. Waktu kita dewasa. Sekarang hadirin di hadapan saya semua kuat dah, tuan-tuan. Jangan kata bila ada kuat tu dipanggil sebagai orang ada kuasa, dia kuat. Wah, dia je lah hebat. Dia lah betul. Dia lah bagus, tuan-tuan. Tak boleh tu. Tuan-tuan, kita ada kuasa, kita kena ada harmoni. Kalau kita pandang kita kuasa, kita kuat, tuan-tuan, minta maaf. Zaman dulu, siapa ada kuasa, dia rasa dia kuat. Siapa ada, tuan-tuan? Zaman dulu. Saya tak sebut, tuan-tuan sebut dulu. Sebab apa? Kita dah faham sejarah. Tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita tahu kita kuasa, kita kuat. Allahu Rabbi. Sebab itu Nabi SAW, bila Nabi ada kuasa, Nabi ada dalam keadaan yang hebat, Nabi dia melembut dengan masyarakatnya. Sebab itu saya suka, tuan-tuan, bila cerita merdeka, bila cerita hijrah ni, tuan-tuan, saya suka Nabi SAW kata, dalam keadaan Fatu Mekah, bila pembukaan Mekah ada perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah itu, tuan-tuan, Nabi pun kata kepada sahabat, ba'da Fatu Mekah la hijrata illa jihad wa niyat. Yang ni saya suka ulang-ulang, tuan-tuan. Selepas pembukaan Mekah dah tak ada dah hijrah. Kita ni, tuan-tuan, kadang-kadang bila sebut tiap-tiap tahun kita hijrah, merdeka, saya tak tahu kita merdeka. Berbagai tahun kita punya tema. Tema kita macam-macam, tuan-tuan, betul tak? Sekarang ni tekad perpaduan, ya, penuhi harapan. Yang ni tema ni, tuan-tuan, dia sebenarnya dia adalah satu nama. Ya, supaya kita bersemangat. Tapi masalahnya orang kita ni, dia dalam tema apa tak tahu, ya kan, bertapik, ya, tuan-tuan. Ni masalah ni. Tuan-tuan, bila kita cerita tentang bab merdeka, dalam bab fiqh pun nak sembahyang Jumaat kena merdeka. Tuan-tuan, ada syarat Syarat orang merdeka macam mana? Tuan-tuan, itu dia punya syarat. Sama juga kita bila merdeka. Sama juga bila Fatu Mekah zaman Nabi. Ada syaratnya. Syarat dia perjanjian Hudaibiyah zaman Nabi. Syarat kita bila merdeka, apa dia? Perlembagaan. Hebat. Terbaik, tuan-tuan. Perlembagaan. Saya tak perlu nak huraikan panjang. Cuma nak konklusi daripada bait-bait penggan-penggan yang almarhum Syekh Ahmad telah baca doa pada hari kemerdekaan. Yang perkara yang pertama, tuan-tuan, yang Nabi Imam Syekh Ahmad katakan, perenggan pertama ya, tuan-tuan, apa dia? Syekh Ahmad kata, perenggan pertama, ya Allah, anugerahkanlah taufik kepada sekalian pentadbir awam, jemaah menteri, pada sultan dan raja serta pemimpin negara bagi memelihara kehendak-kehendak agama. Ni peranan ni. Pejabat awam, saya, raja-raja, ketua, Masya Allah. Tuan-tuan, almarhum Syekh Ahmad rajin, bukan rajin, letak ayat ni masa doa dia, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab confident. Sebab apa? Sebab semangat. Sebab apa? Sebab perlembagaan dah termaktub. Masya Allah. Negara kita perlembagaan dah jago dah. Islam macam mana, bangsa macam mana, ketua macam mana, dah ada dah. Batu almarhum Syekh Ahmad letak doa ni. Kita kadang-kadang kita tak habis baca perlembagaan. Bersemak di masing-masing. Habis tak baca. Ini tak ada. Baca perlembagaan bila topik yang kontroversi. Itu masalah itu. Kan? Topik yang kontroversi. Sebab itu almarhum Syekh Ahmad kata lagi tentang agama. Kemudian memelihara hak keistimewaan umatnya. Agama hak keistimewaan umatnya. Umatnya ni siapa, tuan? Saya faham bila sebut umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya faham bila sebut umat, tuan-tuan, semestinya rakyat yang ada dekat negara kita ni yang dikategori sebagai manusia, sebagai hamba Allah. Tuan-tuan,
Sebab itu dia bersifat yang umum supaya nak bagi faham. Okey, siapa yang duduk negara ni kena jaga. Tak kira lah kau bangsa apa, betul? Tak kira lah kau agama apa, tuan-tuan. Tetapi di termaktub dalam kita punya rukun negara, cerita tentang apa? Pertama, kepercayaan kepada Tuhan. Bila sebut kepercayaan kepada Tuhan, kita pun sedia maklum, kita orang Islam. Qul huwallahu ahad. Kita tahu Tuhan yang esa hanyalah Allah. Tak boleh lah kita kata ada Tuhan lain. No, tak boleh. Tapi kita pegang lakum dinukum waliyadin. Agama kau, agama kau. Agama aku, agama aku. Dan kita berpegang la ikraha fiddin. Tak ada paksaan dalam memeluk agama. Dan apa yang dinyatakan oleh almarhum, dia kata apa? Menegakkan keadilan dalam undang-undang dan berpegang kepada apa, tuan-tuan? Iaitu keindahan Islam. Saya suka pada perenggan yang pertama di hujung. Keindahan Islam. Bila keindahan Islam, tuan-tuan, siapa yang nak kena bawa? Kita, tuan-tuan. Sebab itu bila ada tema tentang hijrah, tema tentang merdeka setiap tahun, saya kata yang ni bukan cerita tentang agama lain, agama kita. Kita kata perpaduan, dah perpaduan dah. Kadang-kadang bergaduh antara kita, tuan-tuan, kan. Minta maaf lah. Kat sana gaduh, sini gaduh. Tak payah. Dalam rumah pun ada gaduh. Suami isteri pun gaduh. Adik-beradik pun boleh gaduh. Masya Allah. Ya kan? Bukan mudah nak dapatkan perpaduan wahdah. Satu. Tapi perpaduan boleh terbina, wahdah boleh terbina, tuan-tuan, kalau kita faham. Faham dalam bab aspek agama, faham dari segi aspek akhlak, faham dari segi aspek akidah. Sebab tu bila kita 66 tahun, tuan-tuan, kembali balik yang surah Ar-Rum. Daripada lemah jadi kuat. Lepas kuat jadi lemah balik. Ini yang kadang-kadang kita sedih. Kita dah nampak, tuan-tuan, fasa umur negara kita ni selepas merdeka sekarang 66 tahun, tapi waktu umur 40 ke 42 tahun kita dah sampai satu tahap kesedaran yang hebat, yang mana keindahan Islam itu terbina. Atas dasar apa? Saya suka ambil satu contoh tempek yang kita buat majlis kemerdekaan pagi tadi. Doket mana? Putrajaya. Putrajaya, tuan-tuan, tahun 1999, tahun yang mana selepas 42 tahun merdeka, terbukanya Putrajaya, sebut nama Putrajaya kerana apa? Ambil nama kepada Tunku Abdul Rahman Al-Putra. Dan putra ini memberi makna anak. Dan jaya ini memberi makna kejayaan, Masya Allah. Dan yang paling yang kita jaga seronoknya, pemimpin yang duduk kat Wisma Putra mesti dekat dengan masjid yang di sebelah. Ada Masjid Putra, tuan-tuan. Masya Allah. Saya dengar cerita dan maklum, Putrajaya ni dia tidak boleh bina apa-apa rumah Allah selain rumah Islam saja, tuan-tuan. Maknanya rumah Allah, masjid. Tak boleh bina rumah lain dah. Rumah ibadat lain tak boleh bina dah. Hanya Islam je, masjid, surau je boleh. Ini yang kena jaga. Ini yang kena pelihara. Tapi tuan-tuan, kalau kita jaga, kita pelihara, tapi kita tak bina dalam kita kini, kita keindahan Islam, habis ya. Keindahan Islam ini tak boleh dizahirkan dengan cara kita cakap semata. Hati kena zahir. Cakap kena zahir. Perbuatan kena zahir, tuan-tuan. Sebab itu, bila ceritakan tentang zahirnya perpaduan itu, Masya Allah, tuan-tuan, apa yang dikatakan pada perenggan kedua, Ya Allah, jadikanlah mereka ejen perubah hal keadaan orang-orang Melayu, agar bangsa ini meningkat maju dan berkehadapan sehingga tercapai cita-cita yang diidam-idamkan. Agar tercapai cita-cita yang diidamkan. Masya Allah. Kita dah capai dah, tuan-tuan. Sebab tu berumur 42 tahun kita dah cantik. Bila umur 66 tahun, tu yang kadang-kadang kita jadi nakal balik ni. Mahal. 66 tahun dah nakal. Padahal kalau 66 tahun, umur 60 tahun, kita dah kategori apa? Warga emas. Dah pergi mana? Masjid. Dah pergi mana? Surau. Dan keindahan Islam itulah, tuan-tuan, pada 66 tahun ini. Peliharalah masjid kita ni. Peliharalah rumah Allah ni, tuan-tuan. Pelihara rumah Allah ini dengan keadaan yang mana?
satunya jaga musyawarah. Maknanya musyawarah ni apa? Sepakat daripada hubungan masyarakat yang dibincang, tuan-tuan. Ambil kira A, B. Sebab itu para sahabat-sahabat dulu nak buat penentuan satu keadaan, dia akan nilai ni mana pro dia, ni mana kontra dia, mana pro dia, mana kontra dia. Ada dia punya kertas yang panjang contoh ni, tapi dia akan merujuk pada tengah-tengah, tuan-tuan. Bila dapat tengah-tengah, itu adalah pilihan yang terbaik, insya-Allah, tuan-tuan. Dan keduanya adalah keindahan Islam ni, tuan-tuan. Rumah Allah, kita dah 66 tahun. Tapi kita punya pengimarahan masih lagi tidak sempurna, tuan-tuan. Bukan tak sempurna, tak ramai. Solat Jumaat dia penuh, tuan-tuan. Padahal, tuan-tuan, Islam dah buktikan pada dunia Islam hebat dalam Piala Dunia yang lepas di Qatar. Itu ialah, tuan-tuan. Piala Dunia yang lepas di Qatar, Islam dah buktikan Islam hebat. Elakkan 3S yang Yahudi nak jatuhkan umat Islam dengan 3S. S pertama, seks. S yang kedua, sport. S yang ketiga, screen. Qatar buat yang terbaik. Kau nak suruh aku jadi tuan rumah, no sex. Tak ada aktiviti seks. Yang benda yang kita boleh nampak, tuan-tuan. Duduk dalam stadium, ada tak kita nampak gambar kat Qatar orang pakai bra? Tak ada. Kalau Piala Dunia yang lepas dulu-dulu, ada kan zoom kan, sekilo pada payah power. Kan? Tak ada. Melalui sport, dia dapat kawal, tak boleh minum, tak ada arak, no drink. Negara Islam kata. Bila sport, bila orang nak masuk dalam stadium, dalam keadaan yang baik. Luar stadium, orang nak berjemaah, teruskan berjemaah. Masya Allah. Dia jaga, dihormati dengan cara sukan. Akhirnya apa berlaku kat Qatar? Tuan rumah paling hebat setakat ini, tuan-tuan. Masya Allah. Skrin. Orang Yahudi nak hancurkan umat Islam dengan skrin ni. Yang kita ada ni, tuan-tuan. Dia tahu melalui skrin ini adalah penglihatan yang dipanggil sebagai visual. Dikatakan oleh sahabat saya, daripada airport sampai ke stadium, setiap jalan itu, tuan-tuan, ada papan tanda cerita tentang hadis Nabi yang dibuat dalam bahasa Inggeris. Hadis Nabi SAW. Masya Allah. Seronok, tuan-tuan. Tuan-tuan kalau ada duit lebih sikit kat surau ni, buatlah kat taman ni. Jalan kan, kita buat tiang ni, pacak sikit. Jom solat berjemaah. Selangkah ke surau, mudah-mudahan 27 langkah ke syurga. Mudah-mudahan, tuan-tuan. Contoh lah kan. Jadi skrin tu nampak, hebat. Orang nak imarah ke rumah Allah ni, tu yang kata tadi awal tadi. Dia tenang, dia senyum. Tuan-tuan. Sebab tu dalam bab imam pun kena jaga-jaga. Saya kadang-kadang saya selalu dengan imam besar, timbalan mufti, buat berat. Saya ni kadang-kadang risau. Betul Ustaz, kita kena jaga ni. Jemaah kadang-kadang kita boleh jadi imam pun kita tak tengok jemaah kat belakang. Semua kalau semua dah grembal, kan dia punya grease dah tak ada. Wajar ke baca surah Al-Baqarah sampai 285 ayat? Tak sesuai lah. Macam tu lah dia punya keadaan imam. Kita jadi imam, makmum kat belakang. Tak sedap betul imam. Tak suka. Itu pun boleh pula, tuan-tuan. Boleh sebab. Yang tu kita belajar lah minggu depan ni, hari Senin, tuan-tuan. Indahnya berjemaah, tuan-tuan. Tapi risau juga. Belajar indahnya berjemaah, tapi tak praktik dalam diri tu. Itu bahaya juga tu. Kan? Balah ni, itulah ni. Tak. Ya, tuan-tuan. Bawa harmoni. Tenang, senyum. Kan? Masya Allah. Kita pun nak pergi dalam keadaan senyum. Tu ya, tuan-tuan. Saya pun nak pergi dalam keadaan senyum. Sekarang ni orang umur orang ni macam-macam. Macam tadi ada sahabat anggota rela yang meninggal kan. Itu ketentuan Allah Ta'ala. Sekarang ni macam-macam ni, tuan-tuan. Kalau ada rasa lain macam, pergilah cek hospital, tuan-tuan. Saya pun pergi cek hospital. Bila lain macam, cek hospital. Yang ni lepas tu dia kata, Ustaz, ni bukan sebab sakit jantung.
ini memang ustaz tak tenteram sebenarnya. Itu kata ayat kan. Apalah yang saya tak tenteram tuan-tuan. Ya. Tiba-tiba kan tuan-tuan pergi hospital kan, dia kata, encik bukan sebab apa ni, ini sebab encik kurang pergi masjid. Oh, itu terasa tu. Oi, kalau doktor cakap macam tu rasa tu kan. Sedih lah rasa dengar kan. Masya-Allah tuan-tuan. Ya. Tapi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah, dalam perenggan ini dikatakan lagi, bimbinglah serta jadikanlah kami menjadi sebaik-baik manusia. Doa ni kata jadi sebaik-baik manusia. Masya Allah. So tuan-tuan di hadapan saya yang tengok secara online, jadilah sebaik-baik manusia seperti mana khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Allah telah jadikan kita dengan sebaik-baiknya tuan-tuan. Sebab dulu ni masa keadaan merdeka, umara dengan ulama ni dia bersama. Sebab itu bila nak tetapkan tarikh tu, tanya dulu dengan ulama, bila tarikh sesuai. Syekh Abdullah Fahim lah yang tukang bagi tarikh tuan-tuan. Syekh Abdullah Fahim, dia bagi tarikh tuan-tuan 5 Safar. 5 Safar ni, hari ni kita berapa belas Safar kan? Nak dapat tarikh macam ni, dekat dengan Safar dengan tahun hijrah, tahun merdeka ni, 20 tahun, 30 tahun sekali tuan-tuan. Tahun lepas kita nak kena sikit. Masa berlakunya dulu 5 Safar. Kenapa sebab 5 Safar? Sebab zaman dulu bulan Safar ni dia macam sensitif sikit. Orang dulu punya sangkaan lah. Kita yang kita tahu bulan haram je. Tapi tuan-tuan kadang-kadang benda-benda bulan Safar ni pun walaupun orang dulunya pui bahasa bidalan tuan-tuan, kita pun kena jaga juga. Lepas tu kita kena peringat juga kepada Allah Ta'ala. Bukan? Wallahu a'lam. Tapi keindahan tersebut Syekh Abdullah Fahim letakkan 5 Safar sebagai nak bagi tahu pada umat manusia, semua bulan dalam bulan Islam ni baik. Yang nakal lah kita. Tu ya tuan-tuan. Tak nak cakap tak baik, nakal lah tuan-tuan. Yang nakal lah kita. Kalau kita jaga baik-baik ni kan, ni bulan Safar, bulan depan bulan apa? Bulan Rabiul Awal, kisah Nabi SAW. Datang masjid, datang surau tuan-tuan. Kita belajar sunnah Nabi satu. Belajar boleh, insya-Allah tuan-tuan. Okey. Maka dalam keadaan ini tuan-tuan, khalaqna insana fi ahsani taqwim. Rukun negara yang kedua, apa dia? Kesetiaan kepada raja dan negara. Tapi rukun negara yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan. Yang ni yang kita kena jaga, sopan dengan masyarakat kita. Kesusilaan kita tuan-tuan, kesopanan kita. Ikut pada akhlak, ikut pada undang-undang, ikut pada peraturan, ikut daripada keputusan musyawarah, ikut dari ketenangan, bagi keselesaan kepada semua tuan-tuan. Bila semua selesa tenang, insya-Allah barulah kita bahagia. Baru kita dunia dan di akhirat. Sebab itu pada perenggan kedua, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka Syekh Ahmad mengatakan pada perenggan yang kedua ini, jalan yang telah engkau kurniakan kepada umat Islam yang telah menikmatinya, bukan sebagaimana orang yang engkau murkai, dan bukan juga orang yang sesat tuan-tuan. Daripada surah Fatihah, setiap rakaat kita baca, inilah yang dibacakan doa oleh almarhum Syekh Ahmad tuan-tuan. Dalam khulasah saya yang terakhir tuan-tuan, kita janganlah pening-pening kepala fikir benda yang besar. Binakanlah perpaduan dan ukhuwah di dalam rumah Allah ini dengan baik tuan-tuan. Bila kita menerima keadaan pandangan masyarakat, insya-Allah sangkaan yang baik kepada semua, insya-Allah tuan-tuan. Yang paling penting yang saya nak kata di awal, niat. Niat kita tadi untuk apa? Niat untuk tambah baik, alhamdulillah. Niat nak tunjuk kita baik, na'udzubillah. Niat nak rasa kita hebat, na'udzubillah. Tapi kita niat untuk sama-sama baik dan sama-sama hebat, insya-Allah kita akan berjaya di dunia dan di akhirat tuan-tuan, ya. Dan mudah-mudahan apa yang kita dapat renungkan pada hari ini memberi hidayah dan petunjuk buat yang dengar bunyi kat sana tuan-tuan. Tak mustahil. Kita doa yang baik, mereka pun baik, tak ada apa-apa masalah. Niat kita pun baik tuan-tuan, insya-Allah. Jadi sekadar itu saja
perkongsian kita tuan-tuan bab merdeka ini. Dan janganlah sia-siakan 66 tahun kita dah merdeka, tapi kok cantai cara ya tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Biar 66 tahun kita dah sampai kematangan kita, tapi jangan fikir pula dan 66 tahun tengah fikir husnul khatimah pula tuan-tuan. Ya, negara lain, umur lain tuan-tuan. Dan kita di rumah Allah, fikirkanlah husnul khatimah, insya-Allah. Abang-abang husnul khatimah, saya husnul khatimah, akak-akak husnul khatimah, insya-Allah kita berjaya di dunia dan di akhirat tuan-tuan. Okey? Dan akhir kalam saya, senyumkan orang lain mampu mensenyumkan diri sendiri. Senyumkan sahabat kita akan senyum dengan kita. Dan kita bila senyum antara satu sama lain, ketenangan akan membawa di dunia dan di akhirat tuan-tuan. Okey, sekadar itu saja daripada saya. Mohon maaf salah silap. Kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surat Al-As. Subhanakallah wa syukur la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana fil khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Dan akhir kalam, tingkatkan prestasi, kurangkan kontroversi, tingkatkan ma'ruf, tinggalkan mungkar. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.